Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kepada tuan-tuan puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, tengah hari ni pada awal bulan Safar, minggu pertama bulan Safar, dan untuk tuan-tuan tengah hari ni waktu kita berehat, di kalangan tuan-tuan berpuasa, alhamdulillah, Khamis, mudah-mudahan Allah Taala menerima puasa yang tuan-tuan lakukan. Marilah sama kita berkongsi-kongsi waktu ini sedikit santapan rohani buat kita semua, yang mudah-mudahan menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah SWT. Semua orang sibuk menceritakan tentang kemerdekaan pada hari ini. Kemerdekaan yang sebenarnya apa maksudnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi saya nak berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan sirah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kemerdekaan ini. Tuan-tuan tahu tak, bila Nabi sampai kat Madinah, antara perkara yang merunsingkan Nabi dan mengganggu fikiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas batasan kemanusiaan baginda, iaitulah ketetapan Allah supaya umat Islam menghadapkan wajah mereka dalam sembahyang itu ke Baitul Maqdis. Tuan tahu kan, peristiwa Isra' dan Mi'raj itu berlaku beberapa bulan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi dalam ketetapan Allah terhadap sembahyang yang difardukan ke atas umat Islam 5 dengan nilai 50 itu, halau salan. Siapa nama ni tak nampak pula. Johnny Koto, halau salan. Ni nama mana, orang Jerman ke orang mana ni? Halau salan semua yang hadir pada tengah hari yang mulia ni. Sekali lagi, Ustaz Nulis, barakallahu fikum. Saidah Junus, tolong share dengan teman-teman boleh tak? Dan yang tengok tu tolonglah bagi komen sikit. Tak adalah saya rasa keresahan sorang-sorang ni. Muhammad Naim, barakallahu fikum. Tolong bagi komen apa-apa, bagi Assalamualaikum pun cukup lah. Tahulah tuan-tuan bersama dengan saya pada waktu ni. Ibu tengah masak ke, tengah preparekan anak nak pergi sekolah agama ke, nak sembahyang zuhur ke, pakcik-pakcik, tuan-tuan puan-puan ke, tolonglah share sesama. Jangan biarkan saya keseorangan je tengah hari ni. Walaupun terima kasihlah juga kepada mereka yang rajin mengirim bintang kepada saya. Alhamdulillah semua, terima kasih. Tanpa tuan-tuan tak ke mana lah kami. Terima kasih Zakaria Rakesh, Alhamdulillah. Farid Misfah pun ada, Alhamdulillah. Nama tak jumpa dah. Tahu tak, bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi diperintahkan Allah masih mengekalkan kiblat itu ke arah Baitul Maqdis. Tuan-tuan tahu tak, Baitul Maqdis ni Allah SWT memfardukan ke atas umat Islam ibadah salat itu ketika mereka berada di Mekah lagi. Dan pada masa itu, tuan-tuan bayangkan, ini merupakan Kaabah, bayangkan ini di utara merupakan Baitul Maqdis. Nampak tak? Jadi umat Islam ketika sembahyang diwajibkan menghadap Baitul Maqdis. Mereka berada di Mekah, maka mereka menjadikan Kaabah di tengah-tengah. Nampak tak? Ni jauh lah, maknanya Baitul Maqdis ni jauh, Kaabah kat sini Jadi mereka, Nabi SAW dan para sahabat menjadikan Kaabah tengah-tengah menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi bila dah berhijrah ke Madinah yang terletak di utara Mekah, maka perbuatan itu tak boleh dilakukan lagi. Tolonglah share teman-teman yang lain. Fuzia, Alhamdulillah, terima kasih. Tolong share pada teman kita yang lain. Mudah-mudahan dapat pahala kita tengah ini menganjurkan satu kebaikan. Amirah, Alhamdulillah. Bila mereka dah berhijrah ke Madinah, Nabi SAW dan para sahabat tidak dapat menjadikan Kaabah di tengah-tengah lagi, kerana Baitul Maqdis di utara Madinah, Kaabah yang terletak di Mekah di selatan Madinah, Madinah tengah-tengah. Jadi bagaimanakah mereka dapat menghadapkan diri ke Kaabah dan masa sama menghadap ke Baitul Maqdis? Itu sudah tidak mungkin lagi. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini daripada surah Al-Baqarah. Lalu Allah Taala memberitahu kepada Nabi kita sallallahu, kami tahu wahai Muhammad tentang kegundahan perasaanmu, engkau kena menghadap dirimu ke Baitul Maqdis. Engkau nak menghadap ke Baitullahil Haram, ke Kaabah yang dibina oleh datukmu Ibrahim itu, wahai Muhammad. Sekarang Allah Taala telah membenarkan mereka untuk menukarkan arah kiblat itu ke Kaabah. Tuan-tuan bayangkan peristiwa itu berlaku ketika Nabi mengimamkan salat asar ataupun zuhur. Adalah pendapat yang diuraikan oleh Ibn Hajar.
Al-Asqalani dalam Fathul Bari berkaitan dengan perubahan arah kiblat itu. Nabi menjadi imam, bayangkan menghadap ke utara, tiba-tiba Nabi pusing ke arah selatan, menghadap ke Kaabah, dan para sahabat mengikutinya. Tempat tersebut namanya Masjid Qiblatain. Tiadalah kelebihan apa pun untuk kita pergi ke masjid itu, dia sama seperti masjid yang lain. Kalau tuan-tuan pergi umrah bersama kami Zazan Travel, ingat tahu nak trip bersama dengan saya Zazan Travel pada hujung tahun ini bulan 12, tinggal sikit lagi seat. Baik segera kalau tuan-tuan nak pergi dengan saya nak pergi dengan ustaz-ustaz yang lain pun ada ramai lagi, Ustaz Sudin, Ustaz Muhammad, Ustaz Farid, ada ramai kami punya murabbi dalam program umrah bersama dengan Zazan Travel tahu. Tolong share pada teman-teman yang lain Jadi kami akan bawa tuan-tuan pergi lalu ke Masjid Qiblatain ini. Masjid Qiblatain maknanya masjid memiliki dua kiblat. Nak ceritakan kepada tuan-tuan, Nabi merasa tidak enak, tidak seronok, tidak bahagia. Perasaan Nabi dalam salat itu kena menghadap ke Baitul Maqdis yang menjadi arah yang dihadap oleh orang Yahudi ketika mereka salat. Nabi kita SAW tak suka sama dengan orang Yahudi ataupun orang Nasara. Kalau tuan-tuan pakai serban sebagai contohnya, Nabi menggalakkan kita pakai kopiah, lepas tu pakai serban. Jangan pakai serban terus, kerana itu menyerupai golongan Yahudi yang pakai serban tak pakai kopiah di dalamnya. Tuan-tuan pun tahu dalam hari Ashura yang lalu pada bulan Muharram, Nabi mengetahui kaum Yahudi berpuasa pada hari 10 sebagai tanda syukur pada Allah kerana bebasnya Nabi Musa AS dikejar, diburu oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Maka Nabi telah pun menyarankan umat Islam untuk puasa pada 9 dan 10. Tak mau sama dengan Yahudi. Nabi menyatakan bahawa Yahudi itu menebalkan janggut, menepiskan misai. Kristian pula atau sebaliknya. Yahudi menebalkan misai, menipiskan janggut, memotong janggut keseluruhannya. Kalau Kristian pula panjangkan janggut dan menghapuskan misai. Nabi SAW menyuruh supaya bela dua-dua sekali. Cuma misai jangan tebal sangat. Jangan waktu minum air tu misai sebelum air masuk dalam lubuk kenang. Misai itu dalam air. Tak mau begitu Muhammad Zain ya. Jadi nak cerita pada tuan-tuan, rasa istiqlaliyah itu, kemerdekaan yang ada dalam jiwa Nabi kita SAW, tidak mahu menyerupai orang Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu. Kerana orang Yahudi mula mengatakan, tengok Muhammad kata agama dia agama yang dia bawa daripada Allah Ta'ala, sekarang dia ikut kita. Kita menghadap ke Baitul Maqdis, dia menghadap ke Baitul Maqdis. Tengok, Nabi tidak mahu ada perasaan seperti itu dalam jiwa Islam, bahawa orang Yahudi mempermainkan mereka, mengatakan mereka ini mengikuti agama mereka, mengikuti agama Yahudi itu tuan-tuan. Jadi ini perasaan Nabi, kemerdekaan yang ada dalam jiwa Nabi, tak mau bertautan, terikut, dipengaruhi ataupun dikuasai ataupun dijajah mindahnya oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya, itu sebab tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW telah pun menjelaskan kepada kita, tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum qalu al-yahud wan nasara qala faman. Adalah hadis Tabarani ini dengan sanad yang sahih. Nabi telah bersabda, kamu ni nanti akan terikut-ikut dengan satu golongan manusia itu sejengkas-jengkas sehasta. Sehingga kalau mereka memasuki lubang biawak sekalipun, kau akan mengikuti mereka bersama-sama. Lalu para sahabat tanya, siapakah mereka yang maksudkan itu wahai Rasulullah? Adakah Yahudi dan juga Nasara? Maka Nabi menjawab, kalau mereka bukan siapa, kalau bukan mereka siapa lagi? Hasizah. Halo salam semua yang hadir. Terima kasih kerana bersama dengan saya tengah hari ini. Jemputlah teman-teman kita lain supaya turut sama dalam majlis ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan sikit sesi muhasabah untuk perhatikan erti kemerdekaan yang kita sambut pada hari ini. Ya. Alhamdulillah salam semua, ya hati-hati, barakallahu fikum. Jadi balik kepada cerita Nabi kita SAW ini, ya, bila Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Golongan Yahudi dan Nasara itu tidak akan rida pada kamu, tidak akan. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan lan tufidu ta'bid. Ini belajar bahasa Arab lah tuan-tuan. Lan itu merujuk kepada forever, sampai bila-bila, tak boleh, takkan. Azimah razman, ahlan sahlan. Tidak akan rida kepada kamu Yahudi dan juga Nasara itu sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata Imam Mufassirin, contohnya Ibn Tabari dan tafsirnya, perkataan Allah gunakan, lihat
Dari sudut kaitannya, dan tidak akan reda kepada kamu Yahudi, ketua dia, Nasara, pengikut dia, sehingga kamu ikuti agama mereka. Allah tak mengatakan kat sini sehingga kamu ikuti agama mereka berdua, millataihim. Tak, Allah tersebut, Allah sebut millah. Begini, faham baik Allah sebut kamu tidak akan reda terhadap kamu oleh orang-orang ini, Yahudi, Nasara dan juga para kufar. Maksud ayat ni, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Tiba agama tu Allah jadikan dia singular, padahal sebelumnya plural, merujuk kepada banyak jenis agama. Tetapi bila sampai ke agama itu, kumpulan yang banyak itu merujuk kepada satu agama. Lalu para ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu walaupun kamu nampak macam-macam patternnya, tetapi hakikatnya adalah satu. Ya, apa sahaja agama di dunia selain Islam, arahnya, directionnya, tujuannya, motifnya satu. Ya, iaitu untuk melawan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini mengatakan bahawa inilah sikap yang ada pada umat Islam yang sepatutnya membebaskan diri mereka daripada belenggu, pengaruh, godaan, ikutan bangsa-bangsa lain. Seperti dalam hadis ini menyatakan, kalau orang tu masuk ke lubang biawak pun kamu akan masuk. Orang menari pun dia nak menari. Orang buat maksiat pun dia nak maksiat. Orang pakai seluar pendek pun tengok tuan ni sian. Isteri pakai tudung, elok dah semua. Suami pula pakai seluar pendek. Dah jadi macam trend tuan-tuan ni boleh sekalian. Malang dekat Madinah pun sama. Pergi haji bawa-bawa ni tuan-tuan, tak pernah lah berlaku kat Madinah tu kalau semayang, waktu semayang orang Arab duduk terhigi melangut-langut tepi masjid jual SIM card. Sekarang berlaku. Kalau kita pergi ke Madinah, tuan-tuan pergi bersama dengan saya bawa tuan-tuan pergi tengok Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ni macam batu akik, satu tempat namanya Wadi Aqiq yang sangat Zulkafar. Dan tempat yang terkemuka di Madinah dulu. Sekarang dah jadi banyak coffee coffee shop, banyak kedai kopi, makahi banyak. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, inilah akhir zaman. Macam mana kita nak kekang dan juga bendung anak-anak kita daripada pengaruh yang bukan-bukan ni tuan-tuan dimuliakan sekalian. Itu sebabnya bila Islam datang untuk menekankan aspek yang dipanggil sebagai kemerdekaan yang sebenar-benarnya tuan-tuan, bukan kemerdekaan itu hanya bersifat pada lahiriah yang kita nampak saja, tapi dari sudut anutan, fahaman, ikutan, kecenderungan. Ada kadang-kadang orang melihat kemerdekaan kita kena kembali semula ke zaman silam, pakai pakaian orang macam dulu. Takkan nak kita lembu balik semula kan tuan-tuan? Pakaian tu tak mengapalah, satu tutup aurat je sudahlah. Tak adalah kewajipan kita kena pakai trend macam tu. Apa gunanya kalau kita pakai pun simbol macam Datuk Nenek Moyang kita Melayu yang taat itu, tetapi hakikatnya hati kita cenderung pada kekafiran dan perkara-perkara kemunafikan. Nak buat apa tuan-tuan? Pakaian asal tutup aurat, kemas, ikut zaman, sudahlah. Nanti kalau kita pakai yang macam orang tak pakai, nak menunjuk jadi sawu syuhrah pula. Tahu tak sawu syuhrah? Khusus? Tahu sawu syuhrah? Sawu syuhrah ni kita pakai ikut lain daripada orang supaya orang nampak kita. Nak kena pakai usang, lusuh, ada gaya tertentu, pakai macam 100-200 tahun orang pakai dulu-dulu. Apa tujuannya? Tujuan nak promosi ke atau apa? Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bukan pada pakaian itu, tapi pada kecenderungan dalam hati ini yang kita nak ceritakan sekarang. Tengok ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah, kemudian Umar Khattab radhiyallahu an, sahabat dimuliakan Allah sekalian. Kemudian datanglah pembukaan negara Parsi. Parsi satu empire yang sangat besar, negara yang sangat luas. Mereka berentab dengan Rom. Kadang-kadang Rom menang, kadang-kadang Parsi menang. Sampai kita tahu dalam Quran ada surah namanya surah Rom. Kan? Kes makna. Kalau saya semua, tolong share pada teman, tolong komen. Komen lah, jangan diam je. Bukan kena duit pun kan. Seronok je saya tengok adalah orang yang sama-sama dengan saya menghadir bukan seorang-seorang. Jadi Sayyidina Umar telah menghantar beberapa orang jeneral tentera, beberapa orang pemberani dengan sahabat-sahabat Nabi yang memang hidupnya untuk mati syahid. Antaranya Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu, untuk bertemu dengan ketua jeneral orang Parsi namanya Rustam ke tuan-tuan. Maharaja Rom, Maharaja Parsi yang kuat itu meletakkan jeneralnya nama Rustam itu. Datang Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu ardah, menaiki keldai, bukannya naik kuda yang hebat kemudian bawa lembing, tombak, dan ketika nak masuk dalam itu dia suruh untuk dia menanggalkan kasutnya, tapi dia bawa lembing itu, dia pun ambil lembing itu. Tuan-tuan bayangkan, Parsi daripada zaman dulu terkenal sebagai producer kapet terkemuka, manufacturer. Dia ambil lembing itu,
Ya, kena pada kapet Ruston yang mahal itu. Terkejut dia, semua orang terkejut. Ya, saya utusan daripada Islam. Apa tujuan kau datang? Kau nak kambing ke? Kau nak tanah ke? Kau nak harta dunia ke? Jawapan tak. Rabi' berkata, nahnu qaum ibta'asanallahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah. Wa min jawril adyan ila adil Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Dengar ayat ni tuan-tuan, rangkap-rangkap yang menyebabkan getar. Ya, jatuh bulu roma orang Parsi tuan-tuan. Masyaallah sirun. Apa kata-kata Rabi' bin Amir, seorang tentera yang biasa-biasa, bukannya terkemuka sangat ini pun. Dia kata, kami adalah satu umat yang Allah hantar kepada kami, bukan nak ambil kambing kamu, bukan nak ambil harta kamu, bukan nak ambil emas perak kamu, bukan nak ambil tanah kamu. Kami nak mengajak manusia supaya menyembah Allah, meninggalkan penyembahan semua manusia. Kerana kasta-kasta yang wujud dalam masyarakat Parsi pada masa itu, sebagai contohnya, meletakkan orang kenamaan bangsawan itu sebagai wakil raja, wakil Tuhan untuk memerintah di bumi. Dan kami juga dihantar oleh Allah Ta'ala ke sini untuk mengeluarkan manusia daripada kezaliman kehidupan ideologi yang manusia buat ini kepada keadilan Islam. Dan kami juga dihantar oleh Allah SWT untuk ahlan wa sahlan sahabat sirun, barakallahu fikum. Nak join saya dekat video, saya pun tak kerti macam mana. Tak kerti nak buat cross broadcast. Nanti kita buatlah sekali. Azim ke siapa nanti kita buat cross broadcast waktu lain. Ya. Macam promo haya biasa buat ni, saya tak kerti tuan-tuan, saya ni orang klasik. Ya. Jadi kembali kepada kisah ni tadi, Rabi' bin Amir mengatakan, aku adalah seorang daripada umat yang Allah utuskan untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan manusia kepada penyembahan Allah, kezaliman agama kepada keadilan Islam, kesempitan hidup dunia untuk keluasan akhirat. Ini dia prinsip kemerdekaan dalam Islam, tuan-tuan. Bahawa kita tidak menjadi mangsa penjajahan, minda ke, ataupun di sudut kebendaan. Banyak orang ambil kisah tentang kebendaan sahaja. Kata Syekh Zahid Al-Kautsari, seorang ulama yang terkemuka dalam bidang hadis, ditulis oleh anak muridnya bernama Syekh Abdul Fattah Abu Qudah dalam buku beliau Asina Abdul Aziz. Ahlan salam, lama tak nampak. Ya, Syekh Abdul Fattah Abu Qudah menulis dalam buku beliau bertajuk Safahat, menceritakan bagaimana Syekh Zahid Al-Kautsari rahmatullah alaihi, seorang ulama hadis yang terkemuka, mujaddid yang hebat dalam Islam. Ya, ketika beliau membanding-bezakan di antara ulama-ulama Islam yang telah pun dibunuh, disekat, dikurung, dipenjarakan tanpa makan minum, ya, nak dibandingkan dengan Gandhi yang ada di India pada masa itu, yang berontak di atas penjajahan British. Gandhi berontak kerana nak kehidupan cara dia, bukan cara yang Allah ridha. Tapi kami para ulama Islam ramai yang kelaparan, tak ada seorang pun nak rekodkan. Dan nak dibanggakan adalah pemimpin India itu yang memikirkan cara dia yang tidak ada akhirat macam kita. Ya, tapi itulah yang di-highlightkan. Kami ini, kata Syekh Zahid Al-Kautsari, ulama-ulama Islam selepas kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah tu, tak ada siapa pun yang dipedulikan. Idah kami adalah masalah semua. Terima kasih bagi saya bintang tengah hari ni. Jadi kembali kepada kisah polisi kemerdekaan dalam Islam ni, tuan-tuan. Apabila jiwa kita keluar daripada perhambaan terhadap manusia, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Banyaklah orang membincang tentang kebahagiaan, kan? Macam mana nak dapat kebahagiaan? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Adakah dengan harta wang ringgit menunjukkan kita bahagia, kita seronok, kita gembira, kita kaya? Kita seronok dan bahagia? Belum tentu, tuan-tuan. Kalaulah kekayaan menjamin kebahagiaan, kenapa orang-orang yang ada pada ini, yang kebendaan yang banyak pun cerai-berai, bergaduh, mengkhianati satu sama lain, curang dan sebagainya? Ya, kalau kebendaan yang menjanjikan kebahagiaan, tak. Kebahagiaan itu datang daripada pemilik kebahagiaan yang menjadikan hati itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Anu Osman, ahlan wa sahlan. Ini sahabat saya kat KI dulu ni. Ahlan wa sahlan. Baik, Kemudian jadi bila kita lihat Islam ni mengajar kita, wasanul Islamu mafhumal istiqlaliyah fi kafati majalatil hayat, ta'kidan minhu anna al-ummatal mustaqillah ummatun azizatun mani'ah laha masadiruha wa laha manahijuha al-khassa, wa anna al-ummata allati la ta'i hadha al-mafhum misdaqan wa tatbiqan hiya umma dhalila ta'uju fiha al-akhta' wa tanaqudat. Jadi umat Islam meletakkan polisi dan hidup adalah mencari keridhaan Allah. Apabila mereka meninggalkan keridhaan Allah itu, hidup mereka akan sengsara. Nazaruddin, ahlan sahlan. Ya, Sayyidina Umar pernah berkata, nahnu qaumun a'azanallahu bil Islam, wa hum taghayyana bil Islam azalana Allah bih.
kami umat yang Allah muliakan, ya, Allah muliakan kerana ikut Islam. Andai kami meninggalkan Islam, Allah pasti menghina kami. Kerana kontrak yang telah kita letak dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahawa hidup aku, mati aku, ibadah aku semuanya untuk Allah Taala. Betul ke? Ataupun buat ibadah kerana perkara-perkara lain. Ya, jadi kalau kita buat ibadah kerana perkara lain, nak sanjungan manusia, nak tunjuk pada orang, berarti kita sedang dibelenggu oleh nafsu kita sebenarnya. Dia belenggu oleh syaitan. Dia belenggu oleh syahwat. Ya, Nelly Nasir, ahlan wasahlan. Jadi sungguhnya istiqlal itu dia tuwali istiqlal wa tatawur li'annahu intiqal amr ghayr tabi'i ila amr tabi'i wa fitri idh anna al-islam huwa dinul fitrah. Jadi orang yang mengamalkan kehidupan mencari keridhaan Allah ni adalah orang yang paling bahagia kerana dia mengikut fitrah yang Allah tetapkan. Bila kita tidak mengikut fitrah yang ditetapkan oleh Allah dan jiwa kita, maka kita menjadi hamba kepada manusia. Itu kata Rabi'i bin Amir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ya, tuan-tuan, tahu tak kisah anak kepada Al-Ma'mun? Anak Al-Ma'mun ni adalah seorang khalifah Abbasiyah yang terkemuka. Anaknya ialah seorang putera raja, putera mahkota. Duduk setiap hari tengok daripada istananya, tengok gelagak rakyat, orang susah, orang senang, hidupnya semua tak pernah susah, tak pernah kena lapar dahaga. Peristiwa ni diceritakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, kitab dia Tawabin. Tiba-tiba satu hari tu ketika dia melihat di luar istana, dia nampak seorang budak yang bertaraf kuli, hamba, bekerja payah tengah panas, kulitnya hitam. Tapi tiba waktu makan diperhatikan daripada istana tempat yang tinggi, dia nampak budak ni yang teropong. Nampak budak ni waktu makan simple je, roti basah dengan air, minum makan. Itulah kerjanya setiap hari. Tiba waktu semayang mesti berhenti semayang. Ya, ahlan wasahlan semua yang tengok, tak sempat nak baca nama semua. Akhirnya anak kepada Ma'mun ini namanya Ali berusaha untuk mendatangkan hamba yang dikaguminya itu, yang bekerja dekat pasar susah payah itu, kerana hidupnya nampak tenang, wajahnya bercahaya, penuh dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wajahnya nampak wajah orang sujud banyak pada Allah, tenang, lapang, bersih. Maka Ali bin Ma'mun ini panggillah budak lelaki ni, hamba lelaki ni, dan bertanya, syahadat syahid, dah share dengan teman-teman ke? Yang waktu zuhur ni ramai kawan tengah berlihat ni, tengah nap, power nap ni, kok boleh dengar sikit mana datang manfaat kepada kita. Tolong panjang-panjangkan video ni. Tak banyak lah, tak lama dah saya nak berhenti. Maka akhirnya Ali bin Ma'mun ni dipendekkan cerita, kagumlah dengan budak antara hamba ni. Dia tak minta apa-apa pun, dia nak minta hidupnya menjadi hamba Allah, tenang, tak terikat dengan hutang, makannya pun adalah kadar. Lama Ali ni pun cakap, kalau begitulah hidup yang membahagiakan ini, aku cari aku jadi putera raja ni pun tak tenang hidup aku. Ya, jadi putera raja pun bukan senang, tuan-tuan. Dulu kalau tak kuat, dibunuh oleh yang lain, dibunuh adik-adik yang lain, adik-adik berlumba nak jadi raja, tuan-tuan. Ada undang-undang pula di setengah kerajaan itu, maka anak lelaki tak boleh dibiarkan hidup. Seorang jadi raja, habis dibunuhnya yang lain semua. La ilaha illallah Rasulullah. Terima kasih yang mulia Raja Ruzlin dah share pertemuan yang lain. Terima kasih. Akhirnya Ali bin Ma'mun ini telah melarikan diri di sana, mencari nilai kebahagiaan seperti yang dilihat pada budak lelaki bertaraf hamba yang kerja susah payah pagi petang, kais pagi makan pagi, ke petang makan petang itu. Betul? Sehinggalah dia menghilangkan dirinya, Ma'mun cari tak jumpa. Dia bekerja jadi orang biasa-biasa tanpa declare dirinya anak raja, tuan-tuan. Ya, sehingga dia bekerja, akhirnya dia sakit. Majikannya pun tak tahu dia merupakan seorang anak raja. Jauh dari Baghdad, tuan ni. Sekali bila dekat dengan kematian, dia pun cakap pada tuan ni, majikan, bos, saya sakit dah nak mati ni. Kalau saya mati nanti, boleh tak bos bagikan cincin saya ni kepada ayah? Tolong bagikan kepada raja. Pada raja? Apa sahaja bagi raja? Majikan ni tak tahu itu merupakan anak raja. Cincin ni bagi pada yang macam mengikuti arahan itu, kerana pekerjanya seorang soleh. Dengan dunia, ambil cincin, minta nak jumpa raja, serah pada raja. Pun tengok cincin tu, nangis. Mana kau dapat cincin ni? Raja bertanya. Inilah bekerja saya, tuanku. Bekerja kau? La ilaha illallah Rasulullah. Apa berlaku pada dia? Dia meninggal dunia. Tunjukkan aku kuburnya. Al-Ma'mun pergilah ke kubur bekas pekerja. Barulah majikan itu tahu itu anak raja, tuan-tuan. Kebahagiaan bukan letak pada orang banyak, tahu. Bukan rumah bertingkat-tingkat, wang berlipat-lipat. Ya, apa sahaja kehidupan banyak. Tak tentu lagi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kembali kita kepada menjadi umat yang merdeka ni adalah umat yang menjadikan Allah SWT teras kehidupan kita, tuan-tuan. Asas kehidupan kita. Lihat apa lagi dia kata ke sini, ya.
Kajian ni dibuat oleh muhandis insinyur Abdul Latif Al-Barijawi, seorang pemikir Islam daripada kalangan engineer orang ni. Baik, inilah di antara asas kepada kemerdekaan yang kita nak terima, tuan-tuan. Jadi Islam mengajar kita apa tahu? Istiqlaliyah ni adalah kita menjadikan kehidupan kita tanpa dipengaruhi oleh mana-mana, la syarqiyah wala gharbiyah. Tak dipengaruhi oleh orang itu, tak dipengaruhi oleh parti ini, kita mencari keridaan Allah SWT. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kau wahai umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Maksud umat pertengahan apa, tuan-tuan? Umat yang segala perkara bergantung kepada Allah SWT. Tak ekstrim kot ni, tak ekstrim kot ni, tak tafrit, tak ifrat. Ketika orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu merupakan anak zina, sedangkan orang Kristian menjadikan Nabi Isa itu anak Tuhan, umat Isa mengatakan bahawa Nabi Isa itu merupakan seorang utusan Allah, hambanya, ibunya seorang yang bacul, seorang yang salihah, yang tidak melakukan zina itu. Tengok, ni Islam mengajar kita supaya berada di tengah-tengah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ummatan wasat. Ya. Baik, wa kana rad lillahi li hadha tashawuq dhakiran fa nazala qawlu ta'ala. Ni dalam kisah berkaitan dengan pengalihan arah kiblat ni tadi, mewujudkan dalam diri kita bagaimana Nabi SAW tidak mahu terikut ataupun dipengaruhi umat Islam itu oleh pendapat-pendapat Yahudi. Dan juga orang Yahudi pada masa itu telah mula mengatakan, tengok umat Islam ni ikut kami, arah kiblat pun, nak semayang pun, benda yang paling penting dalam hidup pun ikut arah kami. Sehingga Allah Ta'ala telah pun membebaskan umat Islam daripada perasaan itu dan memerintahkan mereka untuk menghadapkan diri mereka ke Kaabah Al-Musharrafah Al-Mukarramah. Baik, tuan-tuan hati dan dikasihkan. Jadi Nabi menghendaki kita sebagai jadi ummatun tutba' wala nattabi'. Itu sebab antara doa kita yang selalu kita amalkan, apa dia, tuan? Rabbana hablana min azwajina, Syamsul Jamil masalah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, keturunan kami penyejuk mata kami mandang, dan jadikan kami pemimpin kepada orang yang bertakwa. Kata Imam Qurtubi dan tafsirnya, kataan imam merujuk kepada trendsetter. Kita tak mau jadi trend follower. Kita nak jadi umat yang punya identiti diri sendiri, jati diri sendiri. Bukan pada pakaiannya sahaja. Pakaian memang betul-betul kena ikut apa yang ditetapkan Islam untuk aurat dan sebagainya, tapi ruhnya, maknawiyahnya, dalamannya, kepatuhannya, keikhlasannya, kesungguhan dalam buat kerjanya, ini dia yang kita nak, tuan-tuan. Itu sebab antara cerita muraqabah kan, tuan-tuan. Muraqabah ni berarti kita rasa Allah SWT bersama dengan kita, mantau kita. Iaitulah kisah tentang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berjalan dan melihat seorang budak berkulit hitam, Afrika, black, kulit hitam. Sayyidina Umar bertanya kepadanya, wahai fulan, budak, jualkan kepada aku seekor kambing, kau dapat duit. Kau banyak kambingnya, ratusan kambing kau bela dah. Dia kata, bukan saya punya, ini tuan saya punya. Sayyidina Umar kata, jual seekor pada aku, kau dapat duit nanti. Tuan kau bukan tahu pun, bukan balik tu dikira seekor-seekor. Betul, tuan-tuan, kita berniaga pada hari ini, sempat tak nak kira barang-barang kita kat office sebagainya. Sangat bergantung kepada Allah kan, bergantung pada kejujuran kan, kena sebutlah. Beritahu pada staff halal haram, beritahu supaya amanah, jangan terguna duit, besok bila terguna duit susah nak bayar. Kerana dalam diri kita bila terguna ni kita fikir, tak apa besok bayar, besok dapat gaji bayar lah. Tapi tak boleh, tuan-tuan, cakap pada staff kita. Once dia terpakai saja, lepas tu dia akan apa mungkin? Dia panggil apa ni? Dia ketagih, pakai lagi, tak apa, bos bukan tahu. Muraqabah tak ada dalam diri orang yang nampak ni. Berbalik dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tadi, kerana keadilannya, kesungguhannya masyarakat Islam, ketakwaannya, sehingga ketakwaan itu mengalir dalam diri, walaupun budak hitam bertaraf hamba ini pun merasa muraqabatullah dalam kehidupannya. Izam, ahlan wa sahlan semua yang hadir. Terima kasih, tolong share pada teman-teman tau. Jangan biar saya keseorangan, bagilah komen apa-apa. Azin Nafiah, ahlan wa sahlan. Sayyidina Umar pakai, dia berkata, jual pada aku seekor kambing ni, tuan kau takkan tahu, kau dapat wang. Budak itu berkata, aina Allah? Di mana Allah? Apa aku nak jawab depan Allah nanti? Ya Allah Rabbi, engkau budak tak berpelajaran, bekerja jadi orang bawahan, tapi engkau punya dalam diri keimanan kepada Allah itu kaljibal, macam gunung. Tuan-tuan ni boleh kalau sekalian, terbalik pada sebahagian orang ini, belajarnya tinggi, imannya macam kulit bawang. Dengan mudah dia menjual segala kepentingan negara kepada orang lain.
Tak ada iman tuan-tuan. Sembahyangnya pun tak mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Manalah silapnya tuan-tuan ni. Jadi mungkin nanti kita bincangkan bagaimana mendidik anak-anak supaya menjauhi rasuah, supaya daripada kecil tahu nilai budi, kena ambil kira adab dan sebagainya, melihara dia boleh terjebak dalam perkara-perkara haram. Kena ajarlah tuan-tuan, kena ajar. Tak boleh kita mengharap kat sekolah agama kafar saja dia bagi pendidikan ni. Kita bapak kena terang selalu perkara ni tuan-tuan. Ya. Jadi dalam perkara ni Allah Taala mengkehendaki kita sebagai ummah tutba' wala tattabi'. Wala nattabi'. Ummah nutba' wala nattabi'. Kami nak jadi, kita ni kena jadi umat yang diikuti orang, macam ayat yang disebutkan tadi, ayat 74 surah Al-Furqan yang kita baca selalu tu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ni, pasangan kami penyejuk mata mana, jadikan kami pemimpin kepada orang bertakwa. Pemimpin berarti apa? Orang yang diikuti orang dalam kebaikan. Tak mau jadi orang mengikut je. La takunu imma'atan taqulun in ahsana nasu ahsana wa in asa'u asa'na. Walakin wati'u anfusakum an tuhsinu idza ahsanu wa an tuhsinu idza asa'u. Ya. Wan Bahrudin, Fauzia bin Latif, barakallahu fikum, semuanya hadir pada tengah hari ni. Jangan lupa tahu, siapa yang nak pergi umrah bersama dengan saya, tempat tinggal tak banyak dah ni. Ya, cepat-cepat daftar tau. Ya, bila nak daftar ni tempat dah penuh. Nanti tak dapat ikut saya. Jadi ada ramai saudara lain pun tuan-tuan boleh ikut juga. Tak ada masalah Jemaah Azan Travel ada di Mekah, di Madinah sekarang. Doakan untuk kita kat sini. Jadi dalam kes ini mengajak kita apakah komponen-komponen yang menjadikan ataupun ingredient ataupun asas menjadikan kita ni umat yang tidak mengikut orang tuan-tuan, yang punya prinsip jati diri sendiri, yang berdiri di atasnya. Kerangka apa yang telah menjadikan sahabat Nabi dan juga yang macam kisah Sayyidina Hasan yang pergi berjalan di satu kebun, melihat seorang budak kulit hitam juga. Kulit hitam ni maksudnya hamba lah tuan-tuan pada masa itu sedang makan, tiba-tiba dia makan roti itu, dia belah dua, sebahagian bagi pada anjing duduk depan dia. Rasa tanggungjawab walaupun anjing itu bukan anjing liar. Lalu Sayyidina Hasan datang berjumpa dengan budak lelaki berkulit hitam, tanya pada engkau, apa kau buat ni? Saya makan. Kenapa bagi pada anjing? Saya kesian, malu saya makan. Dia tengok je saya, dia pun kelaparan. Saya belah dua, sebelah bagi dia, sebelah saya makan. Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah berkata kepadanya, tunggu dulu sini. Di mana tuanmu? Di mana duduk ni? Sayyidina Hasan pergi mencari tuan kebun, membeli kebun itu dengan hambanya sekali. Kemudian datang semula ke kebun itu, ke tempat tersebut, tanah tersebut. Berkata kepada hamba yang dilihat berkelakuan baik pada binatang yang mughalazah ni tadi tuan-tuan. Apa dia buat tahu? Dia kata, wahai budak, sesungguhnya engkau hamba, tapi sekarang kau merdeka. Aku merdeka kau, aku tuan kau. Aku beli kau daripada tuan kau. Tanah ni pun aku beli, aku hadiahkan untuk kau. Apa jawab budak Afrika itu tuan-tuan? Alhamdulillah, syukur pada Allah atas nikmat kemerdekaan. Tanah ini saya hadiahkan untuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang ni tuan-tuan punya daya juang luar biasa tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok kan? Ya, jadi apa yang dapat kita belajar tuan-tuan? Bagaimana nak mempunyai framework, blueprint kita, kita punya plan of action nak jadi orang merdeka ni, supaya tak ada pertautan dengan dunia yang menyebabkan kita ni dia menjadi hamba kepada dunia ni tuan-tuan. Nabi menyatakan, man kanati dunya hammahu syattatallahu amrahu wa ja'ala fakrahu baina ainaihi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma qaddara lahu wa man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Sesiapa yang kehidupannya, fokusnya, targetnya dunia semata-mata tuan-tuan, maka Allah SWT akan jadikan kemiskinan itu duduk di antara dua matanya, dan tidak diberi kepadanya dunia itu melainkan apa yang ditetapkan sahaja. Dunia itu nak diperoleh susah payah, dia sempit hidupnya, tak pernah selesai hutangnya. Tapi orang yang akhirat itu matlamat dia mencari ridha Allah SWT, maka Allah akan sempurnakan urusan dia, menjadikan kekayaan itu ada dalam hatinya, dan dunia itu datang menyerahkan diri, rukuk dan sujud kepadanya. Mana satu yang kita pilih tuan-tuan? Ya. Jadi framework kita, blueprint kita, plan of action kita nak merdeka dan kata syarat ni tuan-tuan. Nombor satu, saudara, jadikan hidup kau ni untuk Allah SWT. Jadikan asas hidupnya semua benda cari ridha Allah dulu. Bekerja, ya kerja, cari rezeki yang halal, nak menyara keluarga, cari ridha Allah dalam itu. Tak mau menipu, tak mau culas, tak mau ambil kesempatan, tak mau makan yang haram, tak mau terlibat dengan rasuah, tak mau terlibat dengan tidur waktu bekerja, pergi keluar buat benda lain, tak mau. Jadikan hidup kita asasnya kerana Allah.
Nombor 2 tuan-tuan, jiwa yang merdeka ini adalah kerana kehidupannya sentiasa dalam hidup ini nak memberikan yang terbaik. Ya, orang putih settle to the best. Bukan Islam dah ajar lama tuan-tuan, ihsan, buat yang terbaik. Tiap-tiap hari kita duduk bangun tidur kan, dulu mana saya fikir muhasabah diri, ini apa benda aku nak buat ni? Imam Ahmad tu sebelum matinya telah menulis puluhan ribu hadis dalam kitab namanya Musnad. Lalu Imam Ahmad dia nak kembali pada Allah pun dia takut nanti Allah bertanya apa kau buat untuk Islam dalam hidupmu wahai Ahmad bin Hanbal. Padahal menulis buku yang kalau kita baca padanya kita nampak percikan-percikan sinaran ketakwaan yang disusun di situ tuan-tuan. Pun berkata tak ada apa aku buat untuk Islam. Jadi kita ni kalau bangun pagi sebelum apa untuk penuh saya fikir apa benda aku nak buat ni? Apa benda yang menyebabkan dalam aku bekerja ni aku dapat beri sumbangan yang terbaik untuk Islam ni? Aku dapat nama, Islam berkembang dan juga banyak kebaikan dapat dimanfaatkan. Ada tak fikir macam tu tuan-tuan? Ya, kerangka berfikir ni kena betul. Tuan-tuan orang kata itu kan, mindset kan. Ya, duduk teman-teman, aku umur 40 berapa dah sekarang ni. Bila aku nak pergi haji ya? Bila nak habis bayar hutang contohnya. Bila aku dapat beribadah kepada Allah dengan semayang sebelum azan aku dah pergi kat masjid ni. Satu hari seorang Arabi. Ya, seorang Arabi ni mana seorang Arab Badui. Dia lihat mengambil wuduk sebelum masuk waktu. Lalu Asma'i berkata kepadanya, Asma'i ni seorang ahli bahasa yang terkemuka. Dia kata, wahai Arab, kau angkat semayang, waktu masuk lagi. Apa jawapannya? Ana dakhaltul masjid qabla an yunadi Allahu. Aku masuk masjid sebelum Allah panggil aku. Ada tak dalam diri kita niat letakkan bahawa pada umur sekian aku rest daripada bebanan dunia ini, aku menjelang semayang aku dah ada dalam masjid. Ada tak niat macam tu tuan-tuan sebagai contohnya? Ya, yang ketiga, untuk jadi jiwa yang merdeka ni tuan-tuan, mesti banyak berdoa kepada Allah SWT tahu. Macam ayat tadi, ayat 74 surah Al-Furqan, kita kena baca selalu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan, jadikan aku, pasangan aku menjadi penyejuk mata memandang, jadikan kami ni pemimpin kepada orang bertakwa. Maknanya tak mau ikut-ikut orang. Kita nak jadi orang yang jujur, yang baik, yang diikuti orang, dia jadi contoh, disebut orang dengan kebaikan. Kan? Bagaimana penyair mengatakan, fahfaz li nafsika ba'da mautika zikraha, inna zikra li insani hayati insanin. Jagalah nama baik kamu, goodwill kamu, nama baik kamu, sebutan yang baik tentang kamu selepas kematian, kerana itu merupakan sebutan kehidupan kamu yang kedua lepas kematian. Dah mati orang tak sebut nama kita, tapi kalau kita tinggalkan benda-benda baik, orang sebut jalan ni nama dia, masjid ni nama dia, kebaikan sebuah agama ni kerana ada sumbangan dia. Bukan semestinya pada nama saja tuan-tuan, tapi pada sumbangan yang orang tahu. Ahlan salat, terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa share video ni kepada teman yang lain. Yang keempat tuan-tuan, nak jadi jiwa kita ni merdeka tau, kena rajin membaca cerita tentang mujahid dan juga mujahidah, salafun salih. Kena baca tentang sejarah mereka. Ialah baca tentang Mak Kilau ke, tentang Datuk Bahaman ke, Datuk Janggut ke. Ini tokoh-tokoh kemerdekaan yang banyak jasa mereka. Memang orang hebat-hebat. Dan jangan lupa baca tentang kisah para sahabat tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Amatlah ruginya kalau kita membesarkan anak-anak kat rumah kita penuh dengan movie macam-macam jenis saja, pelakon timur dan barat semua kita kenal, tapi tak ada satu pun buku tentang sahabat Nabi kat rumah tuan-tuan. Tak bersalah tuan-tuan, tak rasa malu ke kalau rumah kita tak ada buku sirah Nabi kan? Ya, Habib Hidayat pun kami sedang mempromosi kepada tuan-tuan tengah hari ni buku ni Atlas Penyebaran Islam sempena dengan Hari Merdeka, satu hari mereka bulan kemerdekaan ni. Hari ni tuan-tuan, hari ni sahaja buku ni harga 100 lebih tau. Pada hari ni kami promosikan pada harga RM99 sahaja. RM99, tak banyak dah tinggal. Ada berapa tinggalnya? Ya, ada berapa sikit je, tak banyak dah tuan-tuan. Ya, tak banyak dah. Jadi tuan-tuan, dapatkan hari ni. Hari ni RM99 sahaja buku ni. Penyebaran Islam, cerita baca tuan-tuan sejarah. Tak kenal sejarah, tak cinta pada bangsa kita tau. Tengok macam mana orang Arab masuk mengislamkan tempat kita tanpa peperangan. Cerita tentang Candi Borobudur. Cerita tentang Islam masuk ke Tanah Melayu, masuk ke Thailand, masuk ke Sumatera. Baca ni. Ini kami promosikan pada RM99 saja. Harga sebenarnya RM160. Hari ni RM99 je. Hari ni sahaja tau. Ni beberapa jam ni saja. Habis kan dah tak ada stok dah. Dapatkan buku ni tuan-tuan.
Jangan tidur pada satu malam tuan-tuan dengan kita baca kita punya asal usul kita, akar umbi kita. Apa tu akar umbi pula dah. Asal usul lah. Supaya kita kenal Islam, tak kenal tak cinta, ulama-ulama yang punya jasa besar kepada pengislaman datuk nenek moyang kita. Ya, buku ni hebat tau, merupakan research seorang sejarawan muslim yang terkemuka, Dr. Syauqi Abu Khalil. Dapatkan hari ni RM99 sahaja. Ya, ada cerita, ada peta, ada gambar. Kalau kita jadikan coffee table book pun letak kat office, orang tunggu sebelum meeting, sebelum datang jumpa kita boleh baca sikit dapat manfaat, sampaikan, besar pahala tau. Ya. Jadi tuan-tuan, bacalah buku yang menyebabkan kita ini tahu erti kemerdekaan yang sebenarnya, kemuliaan Islam yang sebenarnya. Kita ni umat yang tak dipengaruhi oleh timur, cita rasa timur atau barat. Kita ada identiti jati diri Islam kita yang sebenarnya, yang kita kena fikirkan selalu, sampaikan selalu, ceritakan kepada anak-anak dengan penuh kebanggaan selalu. Yang terakhir sekali tuan-tuan, untuk jadi orang yang merdeka jiwanya, banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Ya, antara doa yang Nabi kita SAW ajarkan kepada kita untuk amal, ya, selalu yang saya ajar kepada tuan-tuan doa ni, kan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah itu Tuhan aku, Islam itu agama aku, Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi aku dan juga Rasul yang Allah utuskan kepada aku. Inilah tuan-tuan syiar kita, ajar anak kita untuk ungkapkan selalu. Kemana saja mereka pergi dalam dunia tuan-tuan, ini ada sebahagian daripada umat Islam murtad. Ya amat dan menduka citakan sekali. Pelajaran mereka tinggi. Ya, tak kala semua orang di barat sana mengkaji Islam, mendapati kebenaran ada padanya, masuk ke bondong-bondong Islam. Tapi ada di kalangan orang Islam yang murtad. Apa nak buat tuan-tuan? Kerana asasnya tidak betul. Jiwanya tidak merdeka. Jiwanya terlalu dipengaruhi kebendaan dan juga syahwat. Hidupnya dia penjarakan. Zahirnya nampak merdeka dan 65 tahun, tapi syahwat masih lagi memenjarakan dia. Apa gunanya tuan-tuan kehidupan seperti itu? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya Abu Najib, cantik kamera hari ni. Ya, lampu dah terang alhamdulillah. Pegawai-pegawai kan Zazan Travel ni, universiti mereka tinggi, dah tukar lampu. Terang sikit dunia tuan-tuan. Terima kasih kerana bersama dengan saya tengah hari ini. Moga perkongsian ni ada manfaatnya. Ingat betul-betul jiwa yang merdeka ini apa maksudnya, tanggungjawab kita kepada Islam, cinta kita kepada Islam, niat kita untuk membantu Islam ini. Kita tak bantu, Allah Ta'ala tak kisah tuan-tuan. Ya, law kana al-iman bi tharaya lana lahu rijalun min haula, kata Nabi dalam satu hadis Bukhari dan Muslim. Kamu kalau tak kisah Islam, ada orang lain lebih baik untuk kamu. Untuk Islam itu akan membawa Islam itu. Ya, kalau kamu berpaling, yastabdil, Allah Ta'ala akan tukar kamu, tukar umat yang lebih baik daripada kamu. Semua la yakunu amsalakum, dia takkan jadi seperti kamu, dia akan jadi lebih baik daripada kamu. Jadi tuan, jangan biarkan sedetik berlalu dalam hidup kita melainkan ada perkara-perkara yang kita fikirkan untuk khidmat Islam tuan-tuan dan juga umat Islam. Kita tak buat, akan ada orang lebih baik daripada kita menjalankan tanggungjawab tersebut. Ya, jadi jangan lupa doa tadi, raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Walaupun kita kagum melihat pembangunan yang ada di barat, tapi semua nilai tak ada erti di sisi Allah tanpa Islam tuan-tuan. Kalau lah dunia ni, law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udha ma sakallahu kafiran wala syarbata ma'in. Kalau dunia ni punya nilai macam selai kepak nyamuk, tentulah Allah tak akan lagi minum pada si kafir walaupun seteguk air. Tapi oleh kerana dunia ni tak punya nilai di sisi Allah, maka siapa yang mengusahakannya akan dapat. Siapa dia, orang beriman ke tak beriman ke, cara dia betul, Allah beri kepada dia. Kerana dunia tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Terima kasih lagi Hajar Rosman Mustafa, bunga berguguran, sahlan. Begitu indahlah jiwa merdeka. Jangan lupa tuan-tuan yang belum join kami dalam Sahabat Ustaz Zazan di Telegram, tolong masuk, jemput masuk. Ada doa-doa dikongsikan, nota-nota yang disediakan oleh sahabat yang begitu baik, yang salih, yang salihah. Apa yang saya sampaikan semua mereka catatkan. Jom masuk Telegram Sahabat Ustaz Zazan. Ya, kerana WhatsApp group dah penuh dah. Ya, tuan-tuan dapatkan buku ni. Jangan lupa hadiah kepada orang kita sayang, Atlas Penyerban Islam. Saya bacakan sikit dia punya fihris. Dia punya konten untuk tuan-tuan tahu. Apa ada dalam ni? Tentang jaminan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Ni Ahdul Umari. Ini merupakan satu
satu aturan, satu undang-undang yang Sayyidina Umar buat ketika membuka Baitul Maqdis tau. Ya, tentang penjelasan adakah Islam ini datang untuk menjajah ke ataupun membebaskan. Penjelasan ni kalau anak kita tanya, kita kena jawab tau. Empire Ottoman merampas wilayah di Eropah, adakah kerja itu menjajah ke ataupun menaungi? Kan umat Islam begitu sensitif terhadap penggunaan perkataan Turki. Tahu tak Turki? Turkey, Turki. Bahasa Melayu terjemah, kenapa tak panggil ayam Turki? Kenapa panggil ayam Belanda? Tahu tak apa jawapannya? Kerana umat Islam sensitif tuan-tuan. Ketika berlaku peperangan dahulu, orang-orang kafir, mereka ambil ayam besar itu untuk dihidangkan, mereka sembelih. Aku sembelih orang Turki. Kenapa dia kata gitu? Kerana Turki pada masa itu menjadi penaung kepada empire Islam yang luas. Maka orang-orang Eropah takut pada orang Turki, diibaratkan ayam tu orang Turki, aku sembelih orang Turki ni. Kita pula orang Islam menyembelih haiwan yang sama, kita panggilnya aku sembelih orang Rom, Dik, Roma, Rumi, panggil bahasa Arab. Kita terjemah bahasa Melayu jadi apa tuan? Ayam Rom, bukan ayam Rom, ayam Belanda. Betul kan? Kerana ada konotasi ini kaitan dengan penjajahan dan juga era kolonial pada zaman itu. Nampak tak tuan-tuan? Dan orang Islam menggunakan, mereka tak gunakan apa dipanggil Red Cross. Dia tak panggil gitu, dia panggil apa? Bulan sabit. Betul kan? Oh, sensitif tuan-tuan. Benda ni melibatkan penjajahan. Umat Islam yang dijajah, mereka melihat benda ini satu penghinaan buat mereka. Apa lagi tuan yang boleh kat sekalian? Dalam ini ceritakan tentang dialog Vatikan dan juga Rom dan juga Islam. Vatikan mewakili Kristian pada masa itu berdebat dengan umat Islam. Ni cerita tentang parti-parti yang pernah berdebat dengan umat Islam dahulu. Ya, penyebaran Islam di wilayah Spain, Spanyol yang menyaksikan pembunuhan umat Islam ramai. Reza daripada Salahuddin membuka Baitul Maqdis, dan juga Tarikh Andalus menunjukkan umat Islam membuka Spain, tak ada pun darah ditumpahkan. Dipujuk orang untuk mengenali Tuhan dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan, ini sejarah tak boleh bohong. Ini tulisan daripada orang-orang barat, diterjemahkan, dikaji semula oleh Dr. Syauqi Abu Khalil. Buku ni sangat menarik untuk tuan-tuan miliki. Dapatkan ini pada harga RM99 sahaja. Bilangan sangat terhad. Siapa tak dapat beli, minta maaf kerana bilangan, kerana yang ada pada kita pun tak banyak dah tinggal. Baik tuan, setakat saja. Jangan lupa dapatkan kurma ajwa tadi Zahazan Travel. Ya, puasalah pada hari Isnin Khamis, makanlah kurma ajwa, buka puasa bersahur. Ni ajwa dari Madinah tau. Origin dia daripada Madinah, ada sijil lahirnya. Tengok ni baru sampai ni musim haji baru-baru ni. Tengok tuan, dapatkan ni pada Zahazan Travel. Kami juga ada kurma mekjol. Kurma mekjol banyak je ke? Ni mekjol. Mekjol pula dari Palestin. Ya, ajwa ada, mekjol pun ada. Ni mekjol ni besar. Ya, kalau ajwa kecil. Ajwa ni Nabi sabdakan suruh makan 7 biji sehari. Pada waktu pagi dia selamat daripada sihir dan juga racun. Ya, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurhu sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji waktu pagi, dia selamat daripada sihir dan juga racun. Ya, ada seorang sahabat baru mengadu pada saya ni. Bangun pagi je tengok burung mati depan rumah berhari-hari, berkali-kali, berminggu-minggu. Kemudian anak pula jatuh sakit seorang-seorang. Tuan, kadang orang kita pun tak tahulah apa orang sebab dengki kita ni tuan ni. Saya ni bukanlah pakar mengubati benda-benda bersifat ini tuan. Tapi nanti kita bincang saja tuan, ruqyah. Ya, jampi dalam Islam. Kita bincang tuan kali nanti insya-Allah. Ya, ada benda-benda yang boleh saya share dengan tuan. Walaupun saya ni bukanlah pakar perubatan Islam. Adalah belajar sikit dengan almarhum Datuk Arundin. Ya. Dapatkan kurma ajwa ya daripada Zahazan Travel, dan dapatkan buku ni tadi, Atlas Penjualan Islam. Dan bagi mereka nak menaikkan ibadah umrah, saya ada pimpin grup pada bulan 12. Kalau nak pergi bulan 11 pun ada Ustaz Muhammad pimpin, Ustaz Farid pimpin. Ni semua sahabat-sahabat baik saya, murabbi yang belajar tinggi, ambil banyak pengalaman dan dakwah berpuluh tahun. Tetap boleh ikut bersama kami atau dengan mereka. Jangan lupa tau, tengok dekat Facebook Zahazan Travel ataupun dekat Insta Zahazan Travel. Terima kasih tuan, setakat ni saja dulu. Jangan lupa satu lagi, dapatkan Habatus Sauda Birkah dari kami yang juga merupakan satu makanan yang Nabi syorkan, kerana padanya ada rawatan pada semua penyakit. Namanya Habatus Sauda, brandnya Birkah. Birkah senang nak bawa, letak dalam beg, handbag sebagainya. Ramai yang telah makan dapat manfaat alhamdulillah. Ya, yang tak lawas kencing, yang tak banyak susu nak bagi pada anak, yang susah tidur malam, yang rambutnya gugur, alhamdulillah.
gunakan birkah Habatus Sauda. Mudah-mudahan padanya ada rawatan penyakit seperti ini yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Terima kasih tuan, sekali lagi setakat ini saja dulu untuk perkongsian kita tengah hari ini. Terima kasih pada yang telah memberikan star, yang memberikan komen dan share pada teman-teman yang lain. Hanya Allah saja balas dan sejasa sebaik tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan kita dapat belajar arti kemerdekaan dalam perspektif Islam. Dan sekali saya tegaskan, bukan kemerdekaan itu bersifat fizikal semata-mata, tapi yang kita lebih bimbang adalah kemerdekaan tidak berlaku di sudut rohaniahnya, dalamannya. Kerana segala-galanya berpusatkan, berkiblatkan kepada Barat. Masih lagi. Ya, kenapa? Barat itu yang terbaik. Ambil semua. Sampai Barat masuk lubang biawak pun kau ikut sama, kata Nabi kita SAW. Yuk kita samakan diri kita, anak-anak kita yang tercinta, generasi umat Islam daripada penjajahan minda ini dia terus berlaku. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan kuliah-kuliah berikutnya. Setakat saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa tadi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.